Bila dicari tu, perempuan tu lesap. Tak ada. Seolah-olah macam tak pernah wujud pun. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad. Dan saya Ispunyo. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah. Hari ini saya ada tetamu istimewa. Ispunyo. Ispunyo. Dan nama YouTube, promote sikit. Nama YouTube hanya Punyo. Dan saya membuat banyak tentang gadget, fotografi, benda-benda misteri dan bermacam-macam lagi. Okay, you all jangan lupa follow dan subscribe beliau lah. Kalau you all, Thank you very much. Kalau you all semua berminat dengan gadget, you all memang ni adalah satu channel yang sangat bagus untuk you all follow lah. Okay, hari ni apa yang saya nak bawa adalah satu tajuk yang dia berkaitan dengan travel. Sebenarnya saya dah lama gila nak travel ke Labuan tau. Dan saya memang nak tahu apa benda yang ada dekat Labuan ni. Tapi apa yang menarik cerita tentang Tuan Is Punyo ni? Punyo kan panggil? Ya, panggil Is je lah. Panggil Is. Okay. Apa yang menarik Tuan Is ni cerita, dia ada satu pengalaman yang misteri tau. Dia ada satu pengalaman yang sangat menarik untuk nak dikongsikan pada hari ini. Okay? So tanpa lengahkan masa lagi, jom kita sama-sama dengar lah perkongsian yang nak dikongsikan oleh Tuan Is kita ni, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin sebenarnya, tapi paling senang panggil Is sahaja. Dan saya ni merupakan background dari segi architecture dan juga fotografi. Disebabkan antara dua gabungan tu, saya pun cuba untuk menjelajah banyak tempat lah juga dari segi architecture dan juga abandoned architecture. So pengalaman ni terjadi bila saya ingin membuat satu penggambaran tentang abandoned architecture di sebuah hotel Labuan yang lama. Lokasinya terletak di wilayah Persekutuan Labuan dan hotel tersebut telah ada semenjak 30 tahun yang lepas lagi. Dan telah abandon selama 20 lebih tahun. Mungkin dalam 27 tahun gitulah. Maksudnya dia operasi 3 tahun je? Tak, sebenarnya dah lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu, dah lama sangat lah. Dah lama sangat lah. Sebab saya sendiri pun tidak dapat kepastian tersebut bila dia beroperasi sebab terlalu lama. Tapi apa yang saya boleh katakan yang dia dah abandon dalam 20 lebih tahun dah. So di sini saya masuk pun dengan kawan-kawan saya lah, dalam 4 orang gitu, untuk ambil gambar abandoned architecture di dalam building tersebut. Sebab tempat tu memang sangat cantik lah. Sebab dia punya architecture memang menggunakan all architecture punya style. Kerawang-kerawang lah, cakap belakang ni lah. Kita bukan sekarang, kita bukan kat Hotel Labuan tu. Okay, jangan risau. Okay. Tapi dia bukanlah lebih kepada kerawang, tapi more to modern, first modern architecture gitulah yang ada di tempat tu. Dan apa yang menariknya, dia ada mall dan juga hotel di atasnya. Besar lah. Memang boleh katakan besar lah juga, dalam 10 tingkat lebih gitu. So pertama sekali kita orang masuk bahagian mall dahulu. Bahagian mall tu kita orang pun cari tempat-tempat yang menarik di dalam tu lah. Walaupun tempat tu agak hancur disebabkan kebakaran yang pernah berlaku sebelum ni. Dah tak bentuk bangunan lah maksudnya. Memang agak scattered sikit lah. Tunggang langgang lah. Yes, sangat tunggang langgang. Dia terbakar tu the whole area ke ataupun ada certain part area? Dia terbakar the whole area. The whole area. Maksudnya memang tak bentuk rumah dah lah, tak bentuk bangunan dah lah. Still bentuk bangunan, tapi dalam dia lah agak hancur sikit. Jadi bagi saya macam sangat interesting lah dalam dia tu. Bila dah terbakar begitu. Yang menjadi ceritanya, bila kita orang first kali masuk, kita orang cuba untuk discover banyak tempat di kawasan tu lah. Dari segi dia punya lobby, cafe, hotel belum lagi, tapi toilet agak menakutkan untuk masuk bahagian situ. Memanglah. Kawasan water tank, kawasan bank pun agak menakutkan. Tu siang ke malam? Malam. Kita orang pergi dalam malam. Lupa nak cerita yang kita orang pergi waktu 10 malam. Kenapa tak pergi waktu siang? Sebab kita orang rasa macam kurang menarik kalau pergi waktu pagi. Dia nak tangkap gambar abandoned architecture dalam scene malam lah. Betul. Nanti kita boleh kongsikan gambar-gambar apa yang dapat lah. Tapi kalau you all dapat nampak identiti tu, je senyap je lah. Betul. Itu senyap je lah. Okay. Untuk hari pertama tu kita orang pergi kawasan mall dahulu. Hari kedua pula kita orang discover bahagian bilik. Dari situlah mula cerita misteri tersebut. Bilik apa tu? Bilik tempat penginapan ke ataupun bilik office ke? Okey, itu bilik office terletak bahagian mall tersebut. Bilik
bilik-bilik macam tempat penginapan tu terletak di atas. Bahagian yelah, tingkat 3 hingga ke tingkat 10 ke atas. So yang bilik tu ke tingkat 3 lah. Betul. Tingkat 3 ke atas lah. Jadi kita orang pun cuba untuk discover pula bahagian bilik-bilik hotel tersebut. Tapi semakin kita orang naik ke atas, semakin kita orang dengar bunyi misteri, iaitu bunyi orang sesak nafas. Kita orang sendiri pun cuba untuk senyapkan diri lah. Kemungkinan besar nafas kita orang sendiri yang bunyi. Tapi sebenarnya tidak. Semakin kita orang naik ke atas, semakin kuat bunyi tersebut. Dan satu lagi benda yang ada benda perkara yang berlaku juga, bila ada certain kayu yang berada di dalam kawasan tu tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya tanpa ada angin ataupun apa-apa bantuan lah. So kita orang dapat merasakan macam seolah-olah ada benda di dalam tu, ada penghuni lain yang berada di dalam tu. Sekejap. Dia cara bernafas dia tu bunyi macam binatang ke ataupun bunyi manusia tu? Dia cara bernafas dia tu seperti orang yang minta tolong ni, macam lemas dia tu. Lemas asap macam semput lah, semput. Lebih kurang semput lah, macam cuba untuk selamatkan diri daripada kebakaran. So macam dari segi teori kita orang sendiri, kemungkinan besar ia merupakan mangsa daripada kebakaran tersebut. Wallahualam, kita sendiri pun tidak tahu. Itu just kesimpulan apa yang kita boleh buat lah. Betul. Okay. Lepas tu, maksudnya dia bunyi tu seorang ke ataupun ada banyak-banyak bunyi? Banyak bunyi tu tak juga. Dia macam seorang tu je. Satu bunyi je lah. Satu bunyi tu je yang pelik sikit. Lepas tu kan setiap hotel dia ada koridor yang panjang lah kan. Okey. Daripada situ kan kita orang macam ada sense something lah. Something yang macam ada somebody yang tengah intai kita orang dari jauh. Tapi kita orang sendiri tidak tahu apa benda tu yang tengah mengintai kita orang. So kita orang pun just macam record dan ignore benda tu. So kita orang pun terus pergi ke arah tempat lain juga. Dan setelah kita orang sampai ke tingkat macam tingkat 3 gitu, tingkat 4, adalah sebuah swimming pool ni. Yang memang kita orang sendiri pun cuak juga nak pergi situ. Sebab ada air ke dalam tu? Ada, masih ada air lagi, mungkin daripada kesan hujan gitulah. So daripada situ juga macam ada something pelik juga kawasan tu. Perasaan yang sangat gementar. Kita orang pun cuba untuk keluar daripada tempat tu selepas naik sampai tingkat 4 lah. Sebab kita orang memang rasa sendiri rasa semput dah. Kita orang tak pergi sampai ke atas sekali. Dan kita orang pun cuba untuk keluar daripada tempat tu. Bila nak keluar tu, pintu yang kita orang buka pada awalnya tu kena tutup. Tapi kita orang sendiri tidak tahu siapa yang tutup sebenarnya pintu tu. So kita orang pun cuba cari jalan keluar tempat lain juga. Kita orang cuba untuk pergi basement, tapi masanya basement sudah ditenggelami oleh air kawasan tu. Dan penuh dengan, orang kata penuh dengan ular lah kan tu. So kita orang pun carilah exit tempat lain kan, macam dari segi kitchen dia tu. Situ pun ada jugalah pintu kecil yang kita boleh keluar. Lepas tu ada orang katakan tingkat atas sekali bahagian bilik VIP seolah-olah tidak pernah kena kebakaran langsung. Bilik tu yang paling cantik lah antara semua. Okey. Itu salah satunya. Macam suit lah. Suit. Tapi seolah-olah macam tak pernah kena kebakaran langsung. Ada berapa tingkat sebenarnya? 10 tingkat. Kita orang pergi sampai tingkat 4 itu, tingkat 4. Lift tak fungsi Lift memang tak boleh langsung lah. Itu memang tak lah. Kalau kita orang pergi tu mampus lah. Okey, macam mana keluar? Tadi kata tak boleh keluar tu. Okey, kita orang sebenarnya lalu daripada kawasan kitchen. Sana ada back exit lah. Okey, so pintu tu agak macam rapuh sikit lah, usang sikit. So kita orang boleh rempuh je lah keluar dari situ. Itu macam selamat lah juga kan. Tapi macam pernah diceritakan tahun 2015 itu ada peristiwa yang pernah berlaku di mana orang bagi tahu ada perempuan dengan dokong anak dia cuba untuk terjun daripada tingkat atas sekali. So time tu juga dia panggil pihak bomba untuk datang untuk cari perempuan tersebut. Tapi bila dicari tu, perempuan tu lesap, seolah-olah macam tak pernah wujud pun. Dan bomba sendiri pun bagi tahu memang tak ada orang langsung di tempat tu. Orang yang report tu halusinasi rasanya. Kemungkinan besar berhalusinasi itu pun kita tidak tahulah. Okey. Seterusnya pula bila kita orang sampai ke rumah, saya pun upload lah video, upload gambar lah buat tu. Ada somebody yang contact kita orang, bagi tahulah, korang
yang pergi hari tu 2 kali pergi hotel tersebut. Dia dapat tahu selepas cerita tu viral ke macam ni? Gambar tu viral? Selepas upload gambar tu. Belum lagi viral sangat lagi lah gambar tu. Okey, selepas tu saya pun tanyalah, macam mana boleh tahu contact number, macam mana boleh tahu kita orang pergi time tu juga. Lepas tu dia pun bagi tahulah. Okey, saya dapat tahu sebab benda tu yang bagi tahu saya. Okey, lepas tu tak yang kontak tu manusia lah. Okey. Yang kontak tu manusia. Tapi yang bagi tahu kita orang tu ialah benda tu. Dia bagi tahu awal-awal dalam terminologi benda lah, benda. Okey. So macam saya pun bagi tahulah dia. Apa benda yang bagi tahu kita orang pasal benda ni? Pelik lah. Lepas tu dia bagi tahulah benda tu sebenarnya penghuni di dalam hotel tersebut. Kemungkinan besar sebagai orang yang mati ke, ataupun jin ataupun syaitan yang menyerupai sesuatu benda tu, itu tidak pastilah. Tapi dari situlah juga saya tanya dia lah, kau ni siapa? Gitulah. Macam secara spontan lah, siapa ni, kenapa tiba-tiba kontak pasal ni pula. So dia pun bagi tahulah background diri dia sedikit lah. Dia bagi tahu dia merupakan seorang wanita sekian-sekian. Perempuan. Perempuan. Lepas tu dia pernah terlalu kawasan hotel tersebut dan ternampak ada mata yang sedang memandang dia. Oh, dia boleh detect kan? Dia boleh detect benda tu disebabkan dia merupakan seorang sixth sense. Daripada situ benda tu asyik kontak dia untuk minta tolong. Tapi cara dia kontak ialah melalui mimpi. Faham. Daripada mimpi tu dia bagi tahulah macam dia mempunyai masalah family itu sekian-sekian, dan dia ceritakan bahawa dia bukanlah bunuh diri di kawasan tersebut, tetapi dia ditolak oleh boyfriend dia sehingga menyebabkan kematian. Jatuh ke dalam kolam yang kita orang rasa seram, sejuk di kolam tersebut. Yes, dah merembang. Yang meremang tu bila dia tahu cerita tu, dan dia tahu bila waktu korang kat sana tu. Yes. Itu yang menyebabkan meremang tu. Lepas tu satu lagi dia ceritakan, kali kedua kamu datang tu benda tu tutup pintu daripada korang keluar. Oh, yang masa tutup pintu tu kali kedua. Kali kedua tu. Yang kali pertama tu tak kena tutup. Tak kena tutup, selamat lah. Macam kita orang boleh keluar masuk je lah. Kali kedua tu yang dia agak marah sikit. Lepas tu dia pun bagi amaran dengan kita orang, kalau kali ketiga pula korang pergi situ, confirm 100% dia akan kacau kita orang. Kemungkinan besar kita orang sendiri tak boleh keluar dari tempat tu. Oh, yang kali pertama masa dia orang pergi tak ada masalah. Sebab kali pertama kan, so benda tu pun baru nak kenal dan baru nak nampak. Mungkin kali kedua tu dia nak bagi amaran. Betul. Mungkin kali ketiga wallahualam kita tak tahu apa yang dia akan kacau, itu tak pasti. Tapi kebanyakan orang yang tengok video yang saya record tu, macam ada yang certain sixth sense punya orang lah, dia merasakan banyak benda dalam tu selain pada satu benda. Disebabkan tempat tu dah 30 tahun, tidak mustahil lah ada benda lain lagi. Termasuklah orang yang hisap gam itu kita tidak hairan lah. Itu dia lah hantu. Itu dia lah hantu. Dan juga berkawan dengan hantu sebenar. Itu kita tak pastilah. Tapi overall cerita dia macam benda-benda yang misteri ni apa semua tu, janganlah kita cuba-cuba dengan niat yang kurang baik. Kemungkinan besar kalau kita lemah semangat, kita sendiri yang akan dirasuki oleh benda tersebut. So sebenarnya dalam dunia ni bukan kita je tahu yang hidup tau. Sebagai makhluk kat dalam dunia ni ada juga jin, ada juga syaitan, yang masing-masing ada tempat masing-masing kan. Ada di dekat hutan, dekat laut. So benda tu tak, orang kata, dia bukanlah misteri sangat kalau kita nak fikirkan. Kalau dalam Al-Quran ada cerita kan. So last kali, adakah tempat tu digalakkan untuk pergi sebab untuk bercuti? Kalau untuk bercuti, untuk cari pasal tu, lupakanlah niat macam tu. Okay. Last. Labuan apa benda tempat yang paling menarik lah untuk nak pergi kan? Labuan ni sebenarnya tempat yang kecil yang memang orang ramai tak perasan pun kewujudan Labuan ni. Wilayah Persekutuan Labuan merupakan antara 3 wilayah utama, iaitu KL, Putrajaya dan juga Labuan. Ramai yang orang tak tahulah tempat ni. Kat mana lokasi Labuan tu kalau bagi orang yang tak tahu ni lah? Lokasi dia ialah di kawasan bersebelahan dengan Sabah ataupun bersebelahan dengan Miri. Di antara dua tempat tu lah. Dan sebenarnya dekat dengan Brunei. Dan dia adalah sebuah pulau kan? Sebuah pulau yang kecil je. Dalam pendudukan dia dalam maybe 70,000 gitu. Kecil je. Lepas tu apa yang menarik di Labuan ni ialah makanan seafood.
Yes, itu memang the best lah. Memang syurga lah. Seafood ataupun kalau korang yang bukan non-Muslim macam biasalah. Ada yang tak sepatutnya lah. Itulah. Tapi dengan macam ada member tu, dia kata dia pernah berkayak pusing Labuan. Benda tu possible lah? Itu memang possible. Sebab Labuan ni merupakan tempat International Sea Challenge. Semua bab-bab kayak, memancing, boating, cruising, yes, semua ada di Labuan. Itu masa musim tu yang paling best. Kita boleh tengok. So bagi peminat sukan air lah kan, sukan air ataupun minat seafood, Labuan adalah tempat yang bagus untuk you all nak mula ataupun you all nak rasa naik flight pergi ke Labuan kan. Satu tempat flight memang sangat murah pergi situ. Tapi selepas MCO ni insyaAllah mungkin flight akan turun semula. Itu kita tidak pastilah. Betul, sekarang macam harga yang pergi Eropah kan. Memang menangis. So berapa kali balik Labuan setahun? Setahun, kalau sebelum MCO ni adalah juga dalam 2-3 kali itu. Sebabkan flight dalam boleh dapat 200 lebih lah. 200 lebih pulang balik. So sekarang ni belum ada niat lagi lah nak balik. Terlalu mahal. Okay lah, Alhamdulillah. So terima kasih kepada Is yang ceritakan. Sebab apa saya nak tanya pasal cerita-cerita mistik ni? Sebab saya punya pengalaman travel selama 15 bulan ke 14 buah negara, saya tak ada langsung cerita pasal mistik ni. Orang tanya apa cerita mistik, saya tak ada. So saya pun bukanlah cari benda tu, tak. Saya pun tak nak rasai benda-benda yang mengejutkan, menakutkan ni kan. Betul. Tapi kalau ada orang yang boleh nak berkongsikan, sangat best lah. Okay. Sebelum tu ada lagi. Sebelum tu yang dulu kita pernah pergi Semeru kan. Kan pernah diceritakan oleh Encik Sifu sendiri yang dia hampir-hampir ke alam gaib, ke alam bunian. Oh, saya tak tahu. Itu ada cerita lah sedikit kan. Cerita alalang ni. Bukanlah. Ni bonus lah. Bonus. Mungkin ini boleh next episode. Tak apa. Ini untuk pengetahuan you all. Is adalah saya punya junior dalam architecture lah. Sebab saya arkitek dan dia pun seni arkitek. Dan kami pernah travel sama-sama pergi ke Gunung Semeru. Semeru ke Semeru macam tu lah bunyi dia kan. Dekat Pulau Jawa, kat Indonesia. Dan waktu tu kami pergi dengan kami punya lecturer yang kami panggil Sifu lah. So pengalaman Sifu ni yang sebenarnya Is nak cerita. Is teruskan. Sifu ni, pasal cerita Sifu ni kan, sebenarnya masa waktu maghrib tu, kenapa yang porter tu bagi tahu secepat mungkin untuk sampai ke kita punya homestay. Waktu turun ke naik? Turun. Kan kita memang rushing kan untuk balik kan. Sebelum maghrib kalau boleh sampai. Tapi time tu Encik Sifu dah merasakan macam ada dua dunia yang berbeza. Satu dunia ialah di tempat yang kita orang pergilah kan, kawasan hutan tersebut. Satu lagi tempat tu kawasan perkampungan bunian yang memang sangat misteri. So macam time tu juga nasib baik kita orang ni yang jenis yang hua-hua bising punya orang lah. So time tu macam Encik Sifu sendiri ada kesedaran di situ yang dia nampak kita orang on the way untuk keluar. So kalau tak, kemungkinan besar Encik Sifu sendiri termasuk di dalam kampung tersebut. Kampung yang macam kampung rumah-rumah Melayu, rumah-rumah Melaya, rumah-rumah apa? Tradisional kesultanan begitu. Memang nampak di kawasan tu. So disebabkan itulah macam porter sendiri ataupun siapa-siapa saja pesan, mulut jangan pernah celupa di kawasan sesuatu gunung ni. Sebab kemungkinan besar ada penghuni yang tersembunyi yang kita sendiri tak tahu. So tips untuk nak travel Tips untuk nak travel, satu kena jaga mulut, kena jaga hati. Yang penting hati lah sebenarnya. Daripada hati tu akan keluar kat mulut kita kan. So bila kita jaga hati, niat kita baik, nama itu kita elok, insya-Allah Allah lebih bantu. Dan makhluk tu pun bantu. Betul. Dia pun cuba untuk selamatkan kita. Dia cuba untuk bantu kita lah. So kita jangan cuba untuk nak cabar sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita kan. Kita ilmu tak banyak, baca Quran pun jarang. Tiba-tiba kita nak cabar benda-benda yang misteri macam ni lah. So apa yang kami suggest adalah untuk tak payahlah cari benda tu. Benda tu akan cari korang lah kalau dia nak cari. Dia cari begini jadi jumpa kan. Janganlah cari gaduh. So itu saja untuk cerita pada hari ini. InsyaAllah kalau banyak orang kata respon ataupun banyak permintaan untuk nak cerita-cerita misteri ni, InsyaAllah saya akan panggil lagi dengan Is. Sebab dia ada banyak cerita misteri tau. Saya tak tahu sama ada memang dia punya luck ke. Bukan luck tu, itu unlucky langsung. Ataupun sengaja cari, Allah Alam lah. So insyaAllah sampai kita berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Ahmad
Dan saya Ispunyo. Jangan lupa subscribe InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.